Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat kesempatan sekali lagi untuk sama-sama ulang kaji. Topik yang cikgu pilih untuk bincang pada 2 jam malam ini ialah penyelesaian segitiga. Topik ini akan diuji dalam kertas 2 bahagian C dan insya-Allah topik ini awak memang akan jumpa dan akan jawab punya. Dan sebab dia bahagian C ni, untuk pengetahuan awak, cikgu bagi introduction sikit. Dalam format peperiksaan yang awak akan jumpa dalam percubaan nanti dan peperiksaan sebenar, yang mana bahagian C awak ada 4 option. 4 option ya. Nombor 1, of course, solution of triangle lah. Yang nombor 2, nombor indeks. Nombor indeks dan solution of triangle ni daripada form 4 punya syllabus. Nombor 3 adalah gerakan pada garis lurus, linear motion. Kita panggil linear motion. Dan yang keempat, linear programming. Linear programming ini daripada form 5. Apa yang berlaku? Kebiasaannya dekat-dekat dengan exam nanti dua topik nombor 3 dan nombor 4 ini adalah 2 topik terakhir dalam sukatan tingkatan 5. Jadi kebiasaannya tak sempat nak cover sebelum exam percubaan. Jadi 2 yang pertama ini memang awak wajib jawab punya. Kerana bahagian C dia akan bagi 4 soalan, daripada 4 topik ini awak wajib pilih 2. 2 daripada 4, 1 soalan 10 markah. Besar 1 soalan 10 markah. Jadi pada malam ni solution of triangle cikgu akan ulang sikit sebelum kita tengok soalan-soalan. Dalam solution of triangle ini, dengar cikgu nak ulang sikit. Dalam solution of triangle ini kita akan bincang berkenaan dengan triangle lah, segitiga. Segitiga ini ada 3 bucu, iaitu 3 sudut. Kita panggil sudut A, sudut B dan sudut C. 3 sudut kita wakili dengan ABC huruf besar. Dan ada 3 sisi. Sisi yang bertentangan dengan sudut A kita panggil sisi A. Sisi yang bertentangan dengan sudut B kita panggil sisi B. Dan sisi yang ketiga, sisi C. So dalam satu segitiga, kita ada 3 sudut dan 3 sisi. 6 lah. Maksimum ada 6 information dalam satu segitiga. Okey. A dengan A ini kita panggil satu pasangan. B dengan B ini kita panggil satu pasangan. C dengan C ini adalah satu pasangan. Bila cikgu sebut pasangan-pasangan ini bermaksud sudut dengan sisi yang bertentangan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam nak menjawab suatu soalan segitiga, kejap lagi kita akan tengok banyak soalan kejap lagi. Cikgu nak bagi tip dulu. Macam mana nak menjawab soalan segitiga? Dalam nak menjawab soalan segitiga, awak kena tengok segitiga itu mempunyai minimum, mesti ada minimum 3 maklumat diberi. 3 maklumat diberi dalam soalan. 3 maklumat diberi itu mungkin 2 sisi tambah 1 sudut. Ini 3 maklumat. Atau 2 sudut dan 1 sisi. Ini 3 maklumat. Jadi kalau ada 2 sudut 1 sisi, 2 sisi 1 sudut, maknanya segitiga tersebut kita boleh selesaikan. Kalau tak ada 3, segitiga tersebut tak boleh diselesaikan. Ataupun kita ada 3 sisi. 3 sisi pun okey. Maknanya ketiga-tiga sisi diberi, maknanya segitiga tersebut ada maklumat yang mencukupi untuk kita selesaikan. Tetapi kalau ada 3 sudut saja, 3 sudut saja tidak cukup. 3 sudut saja tak cukup. Dia kena ada 1 sisi. Sisi ni wajib kena ada. Okey. Jadi kalau kes yang pertama 2 sisi 1 sudut, 2 sudut 1 sisi ataupun 3 sisi, bermaksud segitiga tersebut kita boleh selesaikan dia.
Bila kita boleh selesaikan dia, bermaksud kita boleh bermula dekat segitiga tersebut untuk kita gunakan sine rule atau cosine rule ataupun cari luas segitiga menggunakan hukum-hukum yang kita akan belajar sekejap lagi. Jadi, lesson yang kedua, cikgu nak awak faham dalam menyelesaikan persamaan segitiga ni, awak kena cari dalam gambar rajah tersebut, dalam suatu soalan ni dia ada kadang-kadang, contohnya soalan nombor 1, dalam satu soalan itu kadang-kadang lebih daripada satu segitiga. Ini kita panggil satu segitiga. Ini segitiga yang kedua. Dan yang besar ini segitiga yang ketiga. Jadi dalam satu gambar rajah mungkin lebih daripada satu segitiga. Jadi dekat mana kita nak bermula kita dalam menjawab segitiga tersebut, kita cari segitiga yang ada 3 information minimum. Contohnya, ni soalan pertama. Soalan kedua. Soalan nombor 2, awak tengok dalam soalan nombor 2 ni, ada banyak segitiga dalam ni. Ini satu segitiga, ini 2 segitiga, ini 3 segitiga, dan kalau kita gabungkan 2 segitiga akan jadi segitiga keempat, ataupun kita gabung 2 ni dia akan jadi, yang ni bukan segitiga. Jadi ada 4 segitiga dalam soalan ini. Dalam satu soalan ada 4 segitiga. Jadi segitiga mana tempat kita nak bermula? Awak ingat tip dia tadi, minimum 3 information kena ada dalam segitiga tersebut. Boleh faham tak? Laju sangat ke cikgu bercakap? Cikgu kalau kelas kecil macam ni, cikgu suka sangat sebab cikgu nak awak betul-betul faham. Aiman, Luqman, Kilah. Kalau awak tak jelas, tolong beritahu balik. Kita tak ramai, cikgu suka kalau awak mencelah awak tanya sebab kita tak ramai. Kalau kita ramai kelas puluh-puluh orang tu susah sikit lah nak bertanya. Kelas kita 3 orang ni, berempat ni. Okey. Bagus, Iman. Kila, boleh faham ke? Luqman? Okey. Okey, cikgu teruskan Jadi sekarang cikgu punya lesson yang kedua untuk awak ambil dan pegang dan bawa balik malam ni ialah dalam nak menjawab soalan segitiga, cari segitiga yang ada minimum 3 maklumat. Okey, sekarang kita dah kena pasti segitiga mana yang ada 3 maklumat. Next, kita akan guna rumus segitiga. Rumus dalam formula segitiga. Dalam formula segitiga ini, ada 3 rumus akan diberikan kepada awak. Dalam peperiksaan, dalam formula sheet, cikgu tunjuk awak formula sheet ni. Formula sheet dalam bahagian geometri tak salah cikgu. Geometri. Bukan geometri. Dalam bahagian trigonometry. Segitiga ni dia masuk dalam bidang matematik, kita panggil trigonometry. Dalam bidang trigonometry ni, dalam part trigonometry ni, formula yang nombor 12, 13 dan 14 ini adalah formula yang kita akan guna dalam menyelesaikan segitiga dalam topik SOT ni. Okey, formula nombor 12 ini kita panggil hukum sinus sebab dalam ni ada sin. Hukum sin ataupun sine rule. Formula nombor 13 ini kita panggil cosine rule sebab dalam tu ada cosine. Dan formula nombor 14 kita panggil luas segitiga. Okey, cikgu akan ajar satu persatu macam mana nak guna dia. Sine rule, cosine rule dan luas segitiga. Tengok Dalam nak menyelesaikan segitiga, cikgu cakap tadi, kita perlukan 3 maklumat. Okey. Maknanya first check awak kena check lah. Adakah 3 maklumat ada? 3 maklumat ada. Kalau ada, kalau kita check dekat sini, maknanya kita tanda kita boleh proceed. Apa jenis 3 maklumat tersebut? Kalau 3 maklumat ini ada satu pasang. Ada satu pasang. Satu pasang ni maknanya sudut dan sisi bertentangan dia diberi. Itu kita panggil satu pasang. Sudut dan sisi yang bertentangan diberi dalam soalan. Ada satu pasang. Maka kita akan guna petua sinus kalau ada satu pasang. Petua sinus. Petua sine lah, sine rule. Okey, kalau ada satu pasang. Kalau tak ada satu pasang, tak ada pasangan,
Kalau tak ada pasangan, kita akan guna petua cosine. Petua kosinus jika maklumat yang diberikan itu tidak ada pasangan. Maknanya sudut dan sisi yang bertentangan kita tak ada dalam soalan. Jadi itu je awak kena ingat. Awak tak payah try beating around the bush, nak try formula mana nak guna, tak payah. Awak tengok ada pasangan, yes, petua sinus boleh masuk. Tak ada pasangan, then petua kosinus akan digunakan. Sebab dia ada dua je. Kalau dia tak melibatkan luas, ada dua je. Petua sinus atau petua kosinus. Okey. Senang je petua sinus atau petua kosinus. Jadi, petua sinus ini kita lebih prefer berbanding petua kosinus kerana petua sinus ini lebih simple. Okey, petua sinus ni, cikgu cerita sikit, cikgu explain sikit tentang formula ni, petua sinus. Sine rule. Sine rule ni memerlukan kita ada pasangan. Sebagai contoh cikgu ada sisi sudut A dan cikgu ada sisi A. Ini kita panggil satu pasang. Dan cikgu ada sisi B. Cikgu ada sisi B. So soalan sekarang, dia nak cari nilai X. Yang mana nilai X itu adalah sudut yang bertentangan dengan sisi B. Jadi, pasangan ini kita panggil satu pasangan yang menyebabkan kita boleh guna petua sine. Jadi, sudut yang kita nak kira tu, kita letak di sebelah atas, di sebelah kiri, sin X bahagi dengan sisi B yang bertentangan dengan dia, sama dengan sin A bahagi dengan A. Itu saja. Ini petua sinus. Yang mana awak ambil pasangan itu, awak akan letak di sebelah kanan. Dan pasangan satu lagi ini adalah, satunya adalah nilai yang kita nak cari. Okay. Contoh yang satu lagi. Cikgu ada satu segitiga. Dalam kes ini, cikgu ada sisi A, ini sudut A, dan dia bagi sudut B. Okey, soalan tanya cari sisi B. Soalan cari sisi B, iaitu cikgu letak nilai X kat situ. Sekarang awak tengok dalam segitiga ini, satu pasangan diberikan. Sudut A dan sisi A diberikan nilai dia. Dan sudut B diberikan. Jadi, sisi yang kita nak cari itu, kita letak dekat sebelah kiri, X bahagi dengan sin sudut dia, sudut B, sama dengan A per sin A. Ingat formula itu kita boleh upside down. Kalau kita letak sisi dekat atas, maknanya sisi dekat atas juga lah, di sebelah kanan. Kalau kita letak sudut, sin sudut di sebelah atas, macam ni, maka dekat sebelah kanan pun sin sudut jugalah. Kita boleh sama-sama letak atas, boleh tukar dia. Dia tak ada masalah. Dua-dua pun betul. Yang mana atas, yang mana bawah, tak ada masalah. Jadi, inilah situasi kita guna petua sine. Very clear, very straightforward. Jadi, kalau awak boleh guna petua sine dalam penyelesaian masalah, awak terus guna je. Tak payah try cosinus dah. Sebab dia straightforward. Okay, yang ada apa-apa soalan tak so far? Petua sine. Kila, Iman, Lukman. Nah, kita 3 orang je malam ni. Sepatutnya ada 5 orang ni join. Tapi ada 2 orang lagi mungkin tak join. Cikgu akan bagi link rakaman video lah. Malam ni cikgu rekod video. Tak ada. Okey, cikgu teruskan. Yang kedua, petua cosine. Cosine rule. Petua cosine tadi, cikgu cerita, cikgu beritahu syarat nak guna petua cosine kalau kita tidak ada pasangan. Sebagai contoh awak ada satu segitiga. Dalam soalan ini ada satu segitiga diberikan. Awak diberi nilai sisi A dan awak diberi nilai sisi B dan awak diberikan nilai sudut C. Okey. Dalam kes ini, sisi A, pasangan dia sudut A tak ada pasangan. Sisi B, pasangan B pun tak ada nilai. Manakala sudut C dengan sisi B tidak ada nilai. Jadi semua ketiga-tiganya tidak ada pasangan. Bila tak ada pasangan, maka kita tak boleh guna sine rule. Kita kena guna cosine rule. Cosine rule. Okey, tengok kepada soalan. Soalan kata cari nilai. Katakan dia nak cari nilai X dekat sini. Dia nak cari nilai sisi X.
Jadi sisi X ini kita akan guna formula cosine rule. Cosine rule formula umum dia, cikgu bagi formula umum ialah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Ini adalah formula yang diberikan dalam kertas peperiksaan lah. Ini adalah formula yang nombor 13 ni. Okey, dia akan bagi macam tu. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Okey, bila kita nak apply formula ini dalam kertas menjawab kertas peperiksaan, apa yang kita ambil sebagai A dekat depan ini, tak semestinya kita akan ambil nilai sisi yang kita nak cari. Jadi dalam kes ini, apa yang kita nak cari itu adalah X, maka X ini akan jadi A dekat depan. Jadi kita letak X kuasa 2, yang sisi 2 lagi ni adalah sisi yang dekat belakang, di sebelah kanan. So dalam kes maklumat yang cikgu bagi ni, X kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2 AB cos sudut C. Cos C. Jadi untuk soalan ini, cikgu masukkan dalam formula cosine, petua cosine ini dengan cara nilai X yang kita nak cari ini, iaitu sisi yang kita nak cari ini, kita letakkan dia di sebelah kiri. X kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Yang mana nilai A dan B dan sudut C ini diberikan dalam soalan. Okay. So inilah petua kosinus. Okey, ada satu lagi situasi di mana kita nak guna petua kosinus. Tengok Katakan cikgu ada satu segitiga. Sekali lagi. Segitiga ini diberikan sisi A, diberikan sisi B, diberikan sisi C. Ada 3 sisi diberikan. Of course, awak tengok dalam ni tak ada pasangan lah. Kerana ketiga-tiganya adalah sisi. Jadi tidak ada pasangan. Jadi bila soalan kata, cari nilai sudut X. Contohnya, cari nilai sudut X. Jadi, kita tahu tidak ada satu pasangan dalam gambar rajah ini. Kita tak boleh guna sine rule. Sine rule kita kena tolak tepi. Kita kena guna cosine rule. Kita nak cari nilai X, sudut X. Sudut X ini adalah sudut yang bertentangan dengan A. Jadi, apa yang kita akan buat ialah, kita ambil nilai A ni kita letak di sebelah kiri. Jadi, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Kerana apa? Kerana dekat sebelah kanan ini ada cos sudut. Cos sudut tersebut adalah cos X yang kita nak cari. Jadi kat situlah X ini timbul. Jadi kita susun balik, kita selesaikan dia. Kita bawa 2 BC cos X ini ke sebelah kiri. Kita bawa A kuasa 2 ke kanan. Jadi B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Then susun balik untuk selesaikan cos X. Mula-mula dapatkan nilai cos X dulu. B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 bahagi dengan 2 BC. Then boleh cari nilai X lah. Iaitu kita inversekan cos. Jadi ini satu situasi di mana kita guna cosine rule untuk selesaikan nilai sudut apabila gambar rajah itu tidak ada pasangan. So basically, cikgu baru selesai explain dua formula yang kita akan guna dalam nak menyelesaikan sisi atau sudut dalam segitiga. Sisi atau sudut dalam segitiga, kita akan guna formula sine atau formula cosine. Okey, sekarang cikgu nak pergi ke formula yang ketiga. Formula yang ketiga adalah luas segitiga. Luas segitiga dalam senarai formula adalah formula yang nombor 14 ni. Luas segitiga. Luas segitiga, syarat nak cari luas segitiga, awak perlukan 3 information juga. Perlukan 3 juga. Okey, dalam ni awak nampak secara obvious, 3 maklumat yang kita perlukan dalam nak mencari luas segitiga ialah kita perlukan 2 sisi, wajib ada, dan 1 sudut. Dan sudut ini adalah sudut yang terletak di antara sisi A dan B.
Okey, apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kalau kita nak cari satu segitiga punya luas, katakan ini segitiga, cikgu ada luas, cikgu ada sisi A dan cikgu ada sisi B, dua sisi mesti ada. Dan cikgu perlu sudut yang terletak di antara sisi A dan sisi B. Ini sudut C ni adalah sudut yang bertentangan dengan sisi C. Inilah sudut C-nya. Maka dengan kata lain, apabila kita nak cari satu luas segitiga, kita perlukan dua sisi dan kita perlukan sudut di tengah-tengah antara dua sisi tersebut. Barulah kita boleh cari luas. 1/2 darab sisi pertama darab sisi kedua AB sin C. Ini formula luas segitiga. Okey. Sekarang cikgu dah explain 3 rumus utama yang kita akan guna dalam nak menyelesaikan segitiga. Okey. Cikgu nak terus pergi ke soalan dulu. Bila cikgu jumpa bahagian-bahagian cikgu belum explain, cikgu akan explain sambung kejap lagi. Ada bahagian yang cikgu belum explain lagi ni, iaitu berkenaan dengan case berambiguity ataupun ambiguous case. Cikgu belum explain lagi. Cikgu akan explain bila kita jumpa soalan kejap lagi. Okey, semua ready tak untuk tengok soalan? Ada apa-apa nak tanya tentang quick revision cikgu tadi? Kila, Luqman dan Iman? Okey, Luqman jawab okey. Kila okey. Aiman okey. Terima kasih. Awak semua dah belajar kan topik ni kan? Ada yang belum belajar tak? Semua dah belajar kan? Okey, bagus. Okey dah. Jadi revision cikgu ni, quick revision ni sesuai lah. Kalau dah belajar, sesuai lah. Kalau belum belajar, dia tak boleh buat quick revision, tak faham. Cikgu kena buat full revision kalau belum belajar. Okey, so sekarang cikgu buat quick revision. Cikgu nak terus pergi tengok kepada soalan. Okey, soalan pertama nombor 1. Cikgu dah bagi PDF ni dalam email. Bagi yang register lewat tadi, cikgu ada bagi melalui WhatsApp. Jadi awak boleh tengok balik soalan ini dengan jawapan cikgu ada bekalkan sekali untuk awak buat pengiraan balik. Okey, jangan take for granted topik ni. Nampak macam mudah, kalau awak tak praktis, awak hilang skill nak selesaikan dia. Awak jangan take for granted. Topik ni nampak mudah je, tapi dia boleh hilang markah. Okey, mari kita tengok sama-sama soalan nombor 1. Dalam rajah garis lurus SV berserenjang. Ini dikata berserenjang lah. Simbol berserenjang diletak dengan garis PR. Okey, strategi kita bila menjawab soalan segitiga ini, semua maklumat yang diberi dalam soalan, kita pindahkan ke dalam gambar rajah. Itu mesti. Okey. Diberi PQ sama dengan 4. Jadi cikgu akan tulis semua sekali. Apa yang ditulis dekat ayat itu, cikgu akan pindahkan ke kertas soalan. PQ sama dengan 4, QR sama dengan 16, jadi dekat sini 16. PU sama dengan 8.3, so dekat sini 8.3. UT 4.2, so dekat sini 4.2. TS 8.9, so dekat sini 8.9. Dan sudut TPR sama dengan 55 darjah. So dekat sini 55 darjah. Okey. Itu soalan. Itu maklumat dalam soalan. Okey, so sekarang soalan pertama. Dia kata cari panjang RT. Cari panjang RT. RT ialah panjang inilah sisi ni panjang RT. Jadi of course RT ni adalah satu sisi dalam segitiga besar ni. Sisi dalam segitiga besar. Jadi kita tengok segitiga besar ni. Ada tak maklumat 3 dalam segitiga besar ni? Mari cikgu tunjuk Maklumat yang pertama yang kita ada dalam gambar rajah ini adalah panjang PT. Kita dah ada ni. Maklumat yang kedua dalam segitiga yang besar, panjang PR pun kita dah ada.
Dan maklumat yang ketiga, kita sudah ada sudut 55 darjah. Maknanya segitiga untuk mencari panjang RT, kita sudah ada at least 3 information. Okey, maknanya checklist yang pertama dah dipenuhi. Checklist yang kedua, kita pun tengok. Okey, ada tak pasangan dalam segitiga ni? Pasangan information. Jawapannya tak ada. Kerana panjang hijau yang pertama, yang kedua dan sudut yang kat tengah-tengah itu bukan pasangan. Semuanya bukan pasangan. Okey, jadi dengan kata lain, dalam nak mencari arti, kita tidak ada pasangan, kita tidak boleh guna sign rule. Sign rule tidak boleh digunakan dalam kes ini. So, apa lagi? Kita pun guna cosine rule. Okey. Cikgu lukis sikit nak bagi soalan nombor 1. Cikgu construct balik senang nak menjawab. P T R. Dalam exam awak tak payah construct balik lah, buang masa. Okay, ini cikgu nak bantu awak visualize bila cikgu jawab, awak nampak apa yang cikgu tulis ni. PQ 4. Ini 16. PU 8.3. UT 4.2. Dan TPR 55 darjah. Okay. Jadi soalan pertama, kita nak cari TR. Kita tak ada pasangan, maka kita guna cosine rule. Maka sisi yang kita nak cari itu kita letak di sebelah kiri, iaitu TR lah yang kita nak cari itu TR. Kita pun letak TR di sebelah kiri. TR kuasa 2 sama dengan, dan sisi yang pertama adalah 8.3 tambah 4.2 ialah 12.5 kuasa 2 tambah 4 tambah 16, 20. 20 kuasa 2 tolak 2 darab 12.5 darab 20 cos sudut dia adalah 55 darjah. Dan tekan kalkulator. 12.5 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tolak 2 darab 12.5 darab 20 darab cos 55 darjah. Jadi dekat sini adalah 269.46. 269.46 panjang TR sama dengan punca kuasa 2 jawapan tersebut. Punca kuasa 2 answer kita dapat 16.42. 16.42. Simple je Simple je kalau kita tahu formula mana nak guna. Sangat simple. Soalan B. Ditanya, cari sudut PRT. Okey, sudut PRT, bila kita nak menjawab soalan ini, mula-mula sekali kita sudah ada maklumat tambahan dekat TR, 16.42. Jadi kita pun update gambar rajah kita tambah 16.42. Ini gambar rajah ni kita kena update balik kerana kita dah ada maklumat tambahan dah. Okey. Soalan tanya, cari sudut PRT. Sudut PRT adalah sudut yang terletak di sini. Cikgu letak PRT. Okey, jadi sudut PRT ni sudut yang bertentangan dengan, sekarang gambar rajah ini sudah ada pasangan. Apa yang cikgu masukkan dengan pasangan? Sudut ini dengan sisi ini sudah ada pasangan. Itu kita panggil pasangan. Dan sudut PRT yang kita nak cari ini, pasangan sisi dia pun kita sudah ada. Jadi kita boleh guna sign rule lah.
Dalam kes ini, kita nak guna sine rule dengan cara kita cari sudut yang kita nak cari tu, kita letak dia sebelah kiri. Sine sudut PRT per sisi yang bertentangan dengan dia 8.3 tambah 4.2, 12.5 per 12.5 sama dengan sudut 55 sin 55 per dengan sisi yang kita ada tadi 16.42. So ini sine rule. Jadi cikgu nak cari sin sudut PRT sama dengan sin 55 darjah darab 12.5 bahagi 16.42. Sama dengan, dekat sini tekan kalkulator lah. Sin 55 darab 12.5 bahagi 16.42. 0.6236. 6236. So jawapan kita belum lagi. Jawapan kita sudut PRT sama dengan sin inverse 0.6236. Okey, dekat kalkulator kita tak payahlah tarik balik. Kita just guna shift sin, dapat sin negatif 1, tekan answer je. Shift sin answer. Sama dengan 38.58. So, kita sudah ada maklumat baru, kita pun tambahlah dalam soalan 38.58. 38.58 darjah. Okey, soalan ketiga, soalan C. Dia kata hitung luas sisi 4 PTSV, sisi 4 PTSV, itulah sisi 4 PTSV. Diberi luas segitiga VSR adalah sama dengan luas segitiga PQU. PQU segitiga ini sama dengan segitiga ni. Jadi macam mana kita nak cari luas PTSV? PTSV ni yang 4 sisi 4 ni. Tolak dengan segitiga yang dekat hujung kanan tu. Okey. So sekarang dekat jalan kerja kita tahu bahawa yang kita nak tolak adalah kawasan yang berwarna hijau ni. Gunakan warna hijau ni, kita nak tolak dia kejap lagi. Dan kawasan itu dikatakan luas sama dengan kawasan yang berwarna ungu ni. Dikata luas sama. Soalan kata luas sama. Okey. So, kalau kita boleh cari luas kawasan ungu ni, PQU ni, PUQ, kita boleh tolak lah segitiga besar, tolak dengan VSR iaitu PQU. Okey. Kita tengok dalam gambar rajah ni, segitiga PQU ni kita ada sisi pertama, sisi kedua dan sudut 55. Maknanya kita ada cukup syarat untuk kita kira luas segitiga PQU. So, untuk soalan C, luas ni kita tulis luas segitiga PQU sama dengan 1/2 darab 4 darab 8.3. Darab 4 darab 8.3. Sin 55 darjah. Tekan kalkulator. 1/2 iaitu 0.5 darab 4 darab 8.3 darab sin 55 darjah. 13.6. 13.6. Ini adalah luas PQU.
which is sama dengan luas segitiga VSR. Yang kita kena tolak. Okey. Sekarang kita sudah ada luas kawasan yang kita nak tolak. Jadi sekarang sebelum kita tolak, kita kena cari luas keseluruhan lah. Luas keseluruhan ini adalah luas segitiga PTR, luas semua sekali. Kita boleh guna sisi PT yang ini, kita boleh guna. Dan sisi PR kita dah boleh guna, kita ada, dan sudut 55 darjah. Jadi kita ada semua tu, kita boleh kira segitiga dia dengan mudah, iaitu kita dah ada dua sisi dan satu sudut kandung, iaitu sudut 55 darjah. So, kita pun buat dulu pengiraan luas segitiga PTR sama dengan 1/2. Okay. Sisi PT adalah 12.5, 12.5, 20 sin 55 darjah. Tekan kalkulator. 0.5 darab 12.5 darab 20 darab sin 55 darjah. 102.4. 102.4. Jadi luas sisi 4 PTSV sama dengan 102.4 tolak 13.6. Tolak 13.6. Jawapannya ialah 88.79. Selesai yang ini. Jadi soalan A, B dan C ni biasanya sampai sini dah 7 markah lah. Sampai sini 7 markah. 3 markah lagi dekat soalan D. Jadi cikgu nak tanya,